لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. قال مؤلفه الإمام العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ في كتابه مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام القطب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله بهما وبعلوم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: ففي الهجرة مع أن رسول الله قام بالأسباب كلها كما أمره الله من خروجه سرا بغير الطريق المعتاد ومكوثه وسط الغار وتوكيل من يأتي لهم بالطعام والأخبار، وكان الله قادرا على أن يسري به إلى المدينة في لحظة كما أسرى إلى بيت المقدس. Dalam peristiwa hijrah dinyatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebab segala langkah-langkah perjalanan hijrah, seperti beliau keluar secara senyap-senyap, beliau mengambil jalan lain daripada jalan biasa yang menjadi laluan, dan beliau berada di dalam gua beberapa hari, dan beliau juga melantik seseorang untuk mendatangkan makanan dan membawa berita. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkemampuan untuk memperjalankan baginda Rasulullah seperti diperjalankannya dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj daripada Makkah menuju ke Baitul Maqdis, yakni merujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi berhijrah. Baginda Rasulullah berjalan secara bersembunyi, tidak terang-terang, dan juga mengambil jalan yang bukan merupakan laluan biasa yang dilalui bagi mereka yang akan pergi ke kota Madinah pada ketika itu. Dan juga baginda Rasulullah bersembunyi di gua beberapa hari. Baginda juga melantik seorang untuk membawa makanan, di antaranya adalah Asma binti Abi Bakar, dan melantik seseorang untuk membawa khabar, yaitu Muhammad bin Abi Bakar atau Abdurrahman. Kesemua ini adalah planning yang dibuat oleh Rasulullah ketika Nabi pergi berhijrah. Nabi mengambil sebab. Walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk memperjalankan nabinya daripada Makkah ke Madinah, sama seperti perjalanan baginda Rasulullah daripada Makkah menuju ke Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang sebahagian malam boleh sampai. Lakin kalau Allah boleh berbuat demikian, lalu kenapa Nabi tetap mengambil langkah-langkah perjalanan hijrahnya itu dengan mengambil sebab? Kenapa?
liyakuna qudwatan liman ya'ti min ba'dihi fi sabri wat tahammuli wal ubudiyyati lahu subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah agar supaya beliau menjadi contoh bagi umatnya untuk mengambil sebab, dan juga menjadi contoh kepada umatnya di dalam bersabar, dan juga tabah berhadapan dengan berbagai macam dugaan, dan juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas segala yang ditentukan. Wa ma'a annahu qama bil asbab kulliha kama amarahu Allah illa anna al-musyrikin wasalu ila famil ghar. Walaupun baginda Rasulullah itu pun sudah mengambil langkah-langkah tertentu untuk berhijrah, bersembunyi, tidak dinampak orang, namun kaum musyrikin dapat mengejar dan dapat sampai ke mulut gua. Ya, kaum musyrikin pun boleh naik sampai ke atas, berdekatan dengan mulut gua di mana baginda Rasulullah bersembunyi di dalam gua tersebut. Fantahat kullu tilkal khitat. Maka berakhirlah segala perancangan pada ketika itu. Liyaqulallahu lahu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan bahwa segala perancangan pada hakikatnya adalah perancangannya Allah. Dabbir dzalika imtithalan li amri wa sa'urika anni ana alladhi ahmika wa laysa tadbiraka. Seakan-akan dikatakan kepada baginda Rasulullah, ambillah segala langkah persiapan, planning untuk berhijrah sebagai tanda mentaati perintah aku. Ambil langkah-langkahnya, namun yang akan menjaga engkau, yang akan menyelamatkan engkau, yang akan menjayakan engkau berhijrah bukan pentadbiranmu, tetapi pentadbirannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak? Kalau ikut perancangan yang Nabi rancang untuk pergi berhijrah, maka baginda Rasulullah pernah merancang, satu, Nabi pergi waktu malam. Yang kedua, Nabi letakkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berada pada katil Nabi. Faham tak? Yani langkah-langkah untuk Nabi mengelak daripada dikesan oleh kaum musyrikin sudah diambil semua oleh baginda Rasulullah. Namun saat baginda Rasulullah bersembunyi di gua Thaur, kaum musyrikin waktu itu pergi naik sampai ke atas. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, kalau salah seorang daripada mereka tunduk ke bawah, akan nampak kita dalam gua. Namun Allah alihkan seluruh pandangan mereka untuk tidak terfikir nak tunduk ke bawah untuk dapat menjumpai baginda Rasulullah dalam gua. Coba bayangkan, jauh-jauh daripada bawah tu naik sampai ke atas hujung bukit. Dah tinggal tunduk je untuk jumpa baginda Rasulullah sedang bersembunyi di situ. Susah payah naik ke atas. Allah tak gerakkan hati mereka untuk tunduk dan tengok di bawah dalam gua. Mulut gua depan mereka. Mereka dah naik sampai atas, susah payah. Kita pergi naik gua sampai mungkin 2 jam. Apa yang menyebabkan mereka dah sampai ke atas tak terfikir pun nak tunduk kepalanya untuk tengok dalam gua? Kalau bukan yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlintas dalam hati mereka untuk tunduk ke bawah. Sehingga mereka pun dialihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tak terfikir. Siapa yang melindungi, siapa yang menjaga, siapa yang menyebabkan kejayaan hijrahnya Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi asbab diambil, langkah diambil, planning diambil, namun kejayaan dalam planning itu adalah Allah yang menentukan. Wali'anna al-habib ya'lamu man alladhi amarahu bidzalika kana mutma'innal bal. Oleh kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya Allah lah yang memegang kendali segala-galanya dan yang menyuruh beliau untuk mengambil sebab adalah Allah, maka Nabi pun tenang. Hatta dalam gua pun juga Nabi tenang. Tidak risau. Dalam gua tu boleh nampak kaki kaum musyrikin. Boleh nampak. Faham tak? Hatta anna Sidina Abu Bakar lamma ra'a al-qawma ala babil ghari fazi'a. Sehingga Sidina Abu Bakar yang menemani Rasulullah dalam peristiwa hijrah itu, ketika nampak kaum musyrikin naik ke atas gunung dan nampak kaki-kaki mereka, maka Sidina Abu Bakar merasa risau. Wa qala ya Rasulullah in ahlik fa innama ana ibnu Abi Quhafah. Wahai Rasulullah, kalau mereka jumpa kami berdua dan saya kena tangkap pun kalau saya dibunuh, saya adalah orang biasa, anak Abi Quhafah. Tapi lakin in tahlik anta tahlak al-umma min ba'dik. Tapi kalau engkau yang kena tangkap, kalau engkau yang dibunuh, maka binasalah umat ini. Itu kata Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah saat nampak kaum musyrikin berada di atas gunung. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu bila ada dua orang, yang ketiga bersama dengan mereka adalah Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Demikian di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan hal tersebut, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tak tolong dia, yang ini tak tolong Rasulullah, sesungguhnya Allah sudah pun tolong Rasulullah. Ketika orang-orang kafir menghalaunya, yakni daripada Makkah, ingin mengusir Nabi Muhammad SAW, Thaniya Thnain, yakni mereka berdua berada di dalam gua, yakni Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Rasulullah. Kemudian dikatakan kepada sahabatnya, La tahzan, kamu jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Ya subhanallah, berada di dalam gua, orang-orang musyrikin sudah sampai naik ke atas, Nabi masih tenang, tak risau, tak runsing, tak takut, walaupun mereka orang-orang kafir itu jahat. Orang-orang kafir itu ingin membunuh kepada Rasulullah pada waktu itu. Tinggal sikit saja untuk ditangkap dan dijumpai keberadaan Rasulullah. Namun Allah Maha berkuasa untuk melindungi nabinya dan mengalihkan pandangan musuh-musuh nabinya untuk tidak terfikir menunduk ke bawah untuk menjumpai baginda Rasulullah berada dalam gua. Wa ba'da an intahat 3 ayyam kharaja sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-ghar. Setelah 3 hari berada dalam gua, baginda pun keluar. Wa tanaggala min makanin ila makanin muta'arridan lil ju', menyambung perjalanan daripada satu kawasan ke kawasan yang lain, berhadapan dengan situasi yang beliau lapar. Wal atash, haus. Wa syams, panas matahari. Hatta wasal al-Madinah ba'da 14 laylah,
sampai ke kota Madinah setelah menempuh perjalanan 14 hari. 14 hari perjalanan bukan sesaat, bukan sekejap. Perjalanan di waktu panas, perjalanan dengan keterbatasan transport dan juga bekal makanan. Perjalanan yang mencabar dalam situasi yang dahsyat. Fahimtum? Hatta wasal al-Madinah selama 14 hari. Fastaqbaluhu bi tala'al badru alaina. Sampai ke kota Madinah disambut dengan kalimat tala'al badru alaina. Wala yazalu badruhu tali'an wa nuruhu sati'an. Memanglah benar cahaya baginda Rasulullah berterusan terbit dan nurnya pun sentiasa dinampak. Walam yazal lima jami'al khair jami'an salawatullahi wassalamuhu alaih washhad man barak. Hendaklah kamu menyaksikan siapa yang menciptakan kamu. Yani fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak wa tadbir aidan washhad man barak. Hendaklah kamu bersaksi, mengetahui, meyakini siapa yang menciptakan kamu. Kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, disyarahkan oleh pensyarah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, katanya, Ishhad man khalaqak. Hendaklah kamu bersaksi siapa yang menciptakan kamu. Wa ansha'ak, siapa yang menumbuhkan kamu. Wa aujadak, siapa yang mengadakan kamu minal adam, daripada ketiadaan. Mana boleh kita ada macam tu tanpa ada yang mengadakan. Alam ini tak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Mustahil. Hanya orang yang tidak berakal mengatakan sesuatu itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Seperti keyakinan orang-orang mengatakan berlakunya Big Bang, alam pecah, kemudian jadilah lautan, jadilah daratan, jadilah monyet, jadilah binatang. Walhasil, pikiran atau pemikiran yang tidak berasas. Wa khalaqa kulla hadhil kainati min hawlik. Siapa yang menciptakan alam semesta ini yang ada di sekeliling kamu? Wa kun mustahziran azamatahu. Hendaklah kamu meyakinkan diri akan keagungan zat yang menciptakan segala makhluk. Wa anna tadbirahu ahsana min tadbirik. Segala apa yang dirancang oleh Allah lebih baik daripada apa yang kita rancang. Wala taghfal anhu. Jangan kamu lalai daripada Allah yang maha menentukan. Wala tanhajib anhu. Jangan sampai kamu tertutup hati daripada mengingati Allah. Wala tastur nafsaka anhu. Janganlah kamu tutup dirimu daripada mengingati Allah. Amma huwa fala yastati'u syai'un an yasturahu wala an yahjubahu. Wa hal ma'a ha'ula'i al-mukallafina min hijabin illa anfusahum. Bukankah mereka orang-orang yang tertutup daripada mengingati Allah, melainkan karena mereka sendiri yang enggan untuk mengingati. Yang menutup mereka daripada mengingati Allah adalah diri mereka sendiri yang tak mahu ingat pada Allah. Adapun Allah, tiada siapa yang menutupi keagungannya untuk dilihat dan disaksikan. Tidaklah seseorang melihat sesuatu daripada alam ini, melainkan mengingati kepada yang maha menciptakan alam tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, tidakkah kamu berfikir, bukankah segala alam ini tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala? Ianya adalah memerlukan kepada kita bahwasanya segala tanda-tanda kebesaran Allah dilihat melalui keagungan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, yang hebat, yang teratur. Semua adalah menunjukkan kehebatannya Allah subhanahu wa ta'ala.
bagaimana matahari ini bergerak pada orbitnya, sehingga dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari dapat dirasa 1 tahun berlalu. Bagaimana bulan daripada pergerakannya, perubahan pada nurnya, daripada anak bulan sampai kembali kal urjunil qadim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Perubahan bulan itu adalah bertujuan untuk lita'lamu adada sinina wal hisab, untuk kamu dapat tahu perubahan tahun dan hari. Falhasil, semua diurus tadbir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Fa anwa'ul hijabi hum, yang menghalang mereka untuk melihat Allah adalah diri mereka sendiri. Fa idza anha al-'abdu kulla wahmin استقلال وجود له واستقلال فعل له خرج عن نفسه وتلاشت الحجب كلها. Kalau seseorang hamba itu menghilangkan apa benda yang menghalang dirinya untuk melihat keagungannya Allah, maka akan hilang segala-galanya. Yang dinampak hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qala al-qail hijabuka minka wa ma tash'uru wa da'uka fika wa ma tubsiru wa tahsibu annaka jirmun saghirun wa fika antawa al-alamul akbaru washhad man barak. Yani hendaklah kamu bersaksi, berkeyakinan akan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ishhad man khalaqak, bersaksilah bahwasanya Allah yang menciptakan kamu. Fasawwarak, dan membentuk kamu. Subhanallah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentuk segala-galanya. Sehingga dalam ciptaan manusia ini keajaiban yang luar biasa, sehingga pada tubuh badan ini dibangun university dan hospital dengan pelbagai macam spesialis yang mengkaji ciptaan Allah pada manusia. Ada yang pakar telinga, ada yang pakar hidung, ada yang pakar otak, ada yang pakar syaraf, ada yang pakar embrio, ada yang pakar tentang darah, ada yang falhasil dalam tubuh badan manusia ini. Kita kalau pergi, waliyadzubillah, jangan kita lah pergi orang lain saja. Kalau pergi hospital, akan pergi ke mana, kita nampak di sini bahagian penyakit otak, yang sini bahagian paru-paru, yang sini bahagian jantung, yang sini bahagian perut, yang ya subhanallah, yang sakit seorang saja satu badan ini takhasusnya dibagikan berapa university yang belajar mengkaji makhluk manusia satu dengan organ dalaman yang cukup luar biasa. Ini bahagian buah pinggang, yang ini bahagian falhasil, ya subhanallah. Melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala pada manusia ini. Belum lagi yang lain. Ini baru manusia. Washhad man barak, bersaksilah akan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Fasawwarak, membentuk kamu. Ya subhanallah, dibentuk tingginya, saiz badannya, bahunya, kemudian tangannya, macam mana urat ini berada di dalam, darah mengalir dengan dipam oleh jantung. Kalau ada problem pada jantung, darah tak boleh mengalir, manusia tak boleh bergerak. Ya subhanallah. Dengan pernafasan, kalau kita lari laju, pernafasan ini makin laju juga. Paru-paru mengembang lebih. Falhasil keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada manusia. Siapa yang buat itu? Yang buat sistem dalaman ini, leher boleh bergerak ke sana kemari, tunduk ke bawah, naik ke atas, tangan boleh bergerak, jari-jari ini dengan pelbagai macam usaha, boleh pusing ke bawah, boleh naik ke atas sendiri, boleh bergerak semua, boleh genggam semua. Siapa yang meletakkan semua sistem yang ada pada tangan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita gunakan anggota badan ini sebagai nikmat daripada Allah. Adakah semua itu ingat kalau ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Faham tom? Fa'addalak fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Dalam bentuk apapun Allah nak susun kamu. Qala ta'ala
Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah menggambar kamu, mencipta kamu ketika kamu berada di dalam rahim, kaifa yasha. Seperti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bayi dilahirkan, ada yang rambutnya lebat, ada yang tidak. Ada yang bulu matanya banyak, ada yang tidak. Ada yang pipinya sekian, ada yang kukunya, ada yang... Ya Allah. Siapa yang melukis dalam janin itu? Adakah dokter dia masukkan tangan, masukkan alat dalam janin itu, nak bentuk wajah seseorang? Adakah dokter masukkan alat tertentu, nak letakkan, nak terkib, nak pasang tulang itu supaya masuk pada kaki ataupun pada tangan? Wallahi la dokter, wala ayah dokter, wala atuknya dokter boleh buat macam tu. Allah Subhanahu wa taala yang membuat segala-galanya, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, la ilaha illahu al-azizul hakim. Tiada Tuhan kecuali Dia yang maha aziz dan maha bijaksana, Subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya. Ya subhanallah, kadang-kadang bayi itu lahir dalam keadaan kembar. Kemudian dalam kembarnya pun mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Lahir bayi yang satu punya sifat begini, yang lain punya sifat begitu. Ya subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha agung Allah Subhanahu wa taala dan maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala dan maha menakjubkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena keagungan yang maha menakjubkan, yang maha hebat. Ciptaannya pun juga sangat hebat. Maulakal muhaimin innahu yarak. InsyaAllah kita akan bahaskan hal yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kata-kata sebelum ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita meletakkan kesaksian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke atas apa yang berlaku. Tidak ada dedaunan di tengah-tengah hutan belantara yang jatuh kecuali diketahui dan ditadbir oleh Allah. Tidak ada semut yang dilahirkan dalam lubangnya, melainkan ditentukan dan ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ikan di dasar lautan yang memerlukan makanan kecuali diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Faham dong? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat wa yaqbidna ma yamsukuhunna illa Ar-Rahman. Tidakkah kamu tengok bagaimana burung yang mengembangkan sayapnya? Ya subhanallah, itu burung dia kembangkan sayapnya, dia boleh terbang. Faham dong? Siapa yang menerbangkan burung itu? Adakah kita mengatakan ialah karena sayap itu kan dia hempaskan, dia lawan kepada angin, dia lawan gravitasi bumi, dia boleh terbang. Yang ciptakan gravitasi bumi Allah, yang ciptakan kekuatan lawan kepada gravitasi bumi adalah juga Allah, yang beri alat untuk boleh gerakkan seperti itu lawan angin dan lawan gravitasi bumi juga Allah Subhanahu wa taala. Ma yamsukuhunna illa Ar-Rahman. Tiada memegang kendali daripada burung itu untuk tidak jatuh, untuk hinggap, untuk kemana. Yang memegang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah beri kekuatan dalam hati ini, iman kepada Allah yang kuat, berkeyakinan, pasrah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.
لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون.